Belakang tak ada, tutup kan, belakang tutup kan. Tutup boleh tak? Sejuk ke entah panas? Panas sejuk. Tak ada ni. Mana ada akan ni dia. Jadi kita dah habis hari tu ya, adab makan sebanyak 12. Di mana kita kongsi yang last hari tu ialah kita dilarang duduk dalam hidangan yang ada makanan-makanan atau minuman yang haram. Dan saya dah sentuh sikit tentang walimatul urus, kalau tuan-tuan masih ingat ya. Jadi ada 12 adabul akli, adab makan. Tak wajib tapi amat-amat digalakkan ya. Pertama, membaca bismillah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, duduk dan tidak bersandar. Bukan duduk, duduk dan bukan bersandar artinya tidak makan dalam keadaan yang angkuh. Yang keenam, memuji makanan. Ya, digalakkan kita bila makan, kita memuji makanan itu. Walaupun makanan yang biasa-biasa, kerana Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, bila sahabat menjamu baginda makan, lauk tidak ada pada waktu itu. Yang ada cuka saja. Cuka saja. Ya. Mungkinlah dengan makanan yang lain, gandum ya, yang digoreng atau seumpamanya ya. Tamak, tapi hok lauk betul-betulnya cuka saja. Cuka pun jadi lauk juga ya. Ya. Maka Nabi berkata, ni'mal idamu al-khal. Ya. Ni'mal idami al-khal. Sebaik-baik lauk Nabi kata adalah cuka. Ya. Kita pun tak kali makan, makanlah dengan cuka. Dan Nabi kata sebaik-baik lauk adalah cuka. Teksnya memanglah macam tu, tapi konteksnya ialah pada waktu itu tidak ada makanan lain dijamu oleh Rasulullah, yang dijamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia kena tengok juga masa dia, waktu dia, keadaan dia, sesuatu nafs yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bukan semata-mata teks. Ya. Kena tengok juga latar belakang tu. Ya. Di sebaliknya tu. Dan kita belajarlah ya, ijtihad ataupun pendapat para ulama yang silap. Kita bukan hanya melihat teks yang dikeluarkan oleh beliau, tapi kena lihat juga latar belakang dia. Ya, kena lihat kalau dia disoal, individu yang bertanya tu macam mana, apa soalan dia. Bukan main-main ya. Kena lihat juga keadaan pada waktu itu. Ya. Mungkin jihad yang difatwakan di negara-negara yang berperang, di Palestin, di Syria, tak sama dengan jihad yang dikeluarkan fatwanya di tempat yang aman. Must be different anywhere. Mesti ada beza kan keadaan itu ya. Kadang-kadang masa ya, mungkin dulu-dulu Nabi tak benar ziarah kubur, kerana keadaannya pada waktu itu orang Arab ni dia suka kalau pergi kubur meratap. Tapi at the end bila Nabi berada di Madinah, Nabi benarkan. Apa? Biasa tu. Ya. Dulu-dulu Nabi tak bagi simpan daging korban. Tapi at the end Nabi benarkan. Lepas tu ada nas yang larang daging korban disimpan, ada nas yang membenarkan. Ya. Keadaan, masa mungkin. Ya. Tempat tadi lah ya. Ada setengah tempat mungkin fatwanya berbeza dengan tempat lain yang environmentnya, keadaannya tidak sama ya. Mungkin tempat yang majoriti orangnya semua Muslim tak sama dengan negara yang majoritinya ataupun majmuk seumpama kita ya. Di Saudi ucap selamat kepada hari raya agama lain tak boleh langsung. Tapi di negara-negara yang majmuk macam Malaysia ya, ataupun yang minoriti Muslim Europe umpamanya, diharuskan di atas prinsip fiqh ta'ayush, hidup secara aman antara satu dengan yang lain. Ada kepentingan berlaku tu. Jadi kita duduk di sini jangan tengok fatwa sana pula dalam setengah-setengah keadaan.
yang melibatkan interaksi antara Muslim dan non-Muslim, dia tak sama. Jadi individu nak kena tengok, tempat nak kena tengok, masa nak kena tengok, ya, keadaan pada waktu itu pun nak kena tengok. Bukan main ya. Susah tu. Dia panggil taswirul masalah. Nak kena latar belakang sesuatu. Isu itu perlu dilihat, bukan hanya hukum yang dikeluarkan. Ya. Sebab itu buku-buku ijtihad yang dikarang bukan hanya oleh ulama silam, ulama-ulama contemporary, mesti kita lihat, mesti kita baca dan kita rujuk. Ya. Bukan boleh main bedal saja. Ya. Dulu ada fatwa Ibn Taymiyah, dia kata siapa-siapa yang semayang kata usolli kena bunuh. Orang petik yang tu buat mengajar di masjid. Adalah orang kritik, tak boleh. Kena tengok betul-betul teks dia satu persatu. Tengok pula huraian dia, tengok pula zaman dia. Kan? Bukan main, boleh main cakap gitu je. Dia bukanlah sebodoh itu nak kata orang kata usolli, kena bunuh tu. As simple as that. Dia mujtahid ya. Tapi setengah-setengah ni dia suka ambil fatwa-fatwa yang boleh memburukkan nama individu tertentu. Ulama lah tu ya. Ulama juga dia tu. Baik. Tak kisahlah ya. Nak cerita begitu ya. Jadi kita nak kena faham. Dah habis lah ya bab makan tadi. Adab makan dan minum mana tadi? Fatwa di Selangor jangan compare dengan negeri lain pula. Sikit sebanyak perbezaan tu ya. Saya personally walaupun ada fatwa di Selangor saya kurang bersetuju, tapi kita kena hormat ya. Bahkan kalau orang tanya kita pun, kalau saya kata ataupun pilihan saya kata, ataupun saya tak bersuka lah, tapi kalau Selangor kata harus, saya kata harus. Selangor fatwa dia harus. Kena hormat fatwa orang ni ya. Sementara kita duduk di Selangor sikit sebanyak, mungkin kita tak setuju. Dia kena faham benda-benda macam tu ya. Tak apalah ya, itu saya sebut saja. Jadi 12 adab makan kita dah melaluinya. Nak sebut tadi benda ni tidak wajib, tapi digalakkan. Pasal soal makan dan minum ni, kewajipan dia ialah hanya kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik. Makanan tu sendiri bukan makanan yang haram, sumber tu juga bukan daripada yang haram. Itu saja. As long as makanan kita ni makanan daripada jenis yang halal, sumber dia pun daripada yang halal, makanlah. Tak macam bismillah kok. Tak nak buat adab-adab yang kita belajar sebanyak 12 itu tidak haram sama sekali di sisi majoriti ya. Pasal hak wajib dua tu saja. Hak dua tu hak lebih penting. Kalau kita makan makanan yang tidak halal, baca bismillah pun tak guna ya. Kerana hierarki Islam ni, syariah ni, dia hak nombor satu ialah melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram ya. Dan ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Minhaju Al-Abidin. Melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, baru melakukan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruh dan harus. Dia hierarki dia tu, nak nampak. Jangan kita melebih-lebihkan yang sunnah, tapi yang haram kita lakukan. Tak boleh tu ya, dia tak kena ya. Jadi hak ni tak wajib hak tadi wajib. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umpamanya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168 ni. Saya dah pernah baca dulu ya. Kita kena ingatlah ayat ni. Macam saya mengajar fiqh makan dan minum di mana-mana sahaja tempat saya mengajar, especially bila saya baca buku ini atau saya baca nota fiqh saya ya. Mesti baca ayat itu, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Patut wajibnya, wahai manusia, makanlah apa yang ada di atas muka bumi halal lagi baik. That means jenisnya halal, tidak diharamkan, especially yang qat'i lah ya, yang disepakati itu. Kalau yang khilaf tu ada sedikit sebanyak keharusan di sana sini, mungkinlah ya. Ya, sebab makanan ni tak semuanya haram secara sepakat ya. Ada sebahagian makanan itu haram di sisi sebahagian, hanya makruh di sisi sebahagian yang lain. Pergi Afrika, mereka makan katak contohnya kan? Masuk restoran dia ada
katak goreng. Contohlah ya. Di sana makruh saja. Ya. Tapi kalau mari Malaysia, buka restoran jual katak goreng, memang saya pasal lah. Jadi tempat kita haram. Ya. Kenapa begitu? Kerana keadaan hukum yang kita guna pakai di sini, dalam hal tu lah ya, kita rujuk mazhab Syafi'i, haram. Tapi di setengah-setengah negara yang mengaplikasikan fatwa daripada imam atau mazhab yang lain, berbeza pula hukumnya, makruh saja. Jadi tak apalah ya. Tapi kalau pergi ke sana rasa nak makan, tepuk dada tanya selera lah. Tapi balik jangan duk cerita kat orang pula. Yang kena faham tu. Kan? Ada orang pergi di Europe, dia makan siput babi. Balik-balik dia cerita kat orang. One celebrity lah ya. Dah mufti wilayah pula kena keluarkan fatwa. Irsyadul fatwa tak silap saya. Hukum memakan siput babi. Di sana dia makan siput babi. Dia balik dia cerita. Kan? Artis ya. Selebriti ya. Tak payahlah cerita ya. Makan je lah kalau makan. Nampak? Jadi anda lihat benda-benda seumpama itu ya. Mungkin di tempat lain dia bukan isu, di tempat kita isu. Jadi nak jaga juga ya. Kita ni dia mudah benda-benda macam tu. Kan? Jadi kata Allah, wahai manusia, makanlah daripada makanan itu yang halal lagi baik. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Halal lagi baik. Jenisnya halal, semuanya halal. Habis. Cuma ada-ada ni kita amalkan itu lebih baik. Dan sebagainya memang orang tua kita dulu menitik beratkan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, malam ni kita nak masuk. Sejuk orang yang hujan lebat tadi. Anda tadi sampai ingat dah solat dah. Rasa macam dah lewat dah anda ni. Sampai kopiah pun tertinggal apa. Tak pakai kopiah malam ni. Tak apa ni, kopiah tak pakai. Okey, malam ni kita masuk adab minum pula ya. Adab minum mostly sama dengan adab makan. Baca bismillah, tangan kanan. Sama-sama saja ya. Saya ingat tak berbeza lah, ada sudut dua belah adab yang diketengahkan ya. Cuma contoh memakan makanan daripada tengah tu mungkin tak berlaku lah pada minuman ya. Memakan makanan daripada tepi, jangan terus ambil bahagian tengah kerana berkat berada di situ ya. Itu mungkin tak berlaku lah kepada makanan. Memakan dengan 3 jari, maksudnya jangan banyak sangat lah ya. Makan nasi 3 jari payah juga kan? Gandum tak apa, pegang kuih 3 jari. Tapi kalau nasi macam mana nak makan 3 jari tu, tak praktikal lah ya. Tapi saya nak amal juga makan nasi 3 jari. Pasal Nabi makan 3 jari. Go for it. Mudah-mudahan berpahala. Ya. Tapi kalau menyusah-nyusahkan tu problem juga. Ya. Makanlah 5 jari pun tak apa. Tak makruh sama sekali, insyaAllah ta'ala. Ya. Tapi minuman tak adalah di situ. Jadi ada setengah adab tu dia tak berlaku pada minuman. Tapi sebahagian besar yang lain sama saja. Dia sama dengan minum ya. Minum dalam keadaan duduk. Yang ni tak disebut dalam adab makan. Sebenarnya dia sama saja. Ya. Sebab itu adab makan dan minum, saya kira buku-buku fiqh yang saya belajar lah ya, disekalikan. Kalau asingkan pun Allah Ta'ala alam mungkin tak banyak. Mostly para fuqaha dalam buku-buku fiqh mereka, bila dia bincang tentang fiqh al-at'imah wal ashribah, the science of food and drink ataupun beverage, kebiasaannya adabul akli dan syurbi, adab makan dan minum dia akan sekalikan ya. Tapi dia diasingkan, tak apalah ya. Nombor 1 dia kata minum dalam keadaan duduk. Sebenarnya makan pun sama juga. Tapi tak disebut 12 dia tak masuk. Ya. Dia kalau campur makan minum ni dia dalam 30 lebih dia punya adab. Ya. Dia campur sekali dia sebab dia lebih kurang aja. Dia kata minum dalam keadaan duduk, sebenarnya bukan minum saja. Makan pun sama. Amat digalakkan supaya kita makan atau minum dalam keadaan duduk dan jangan berdiri, melainkan jika ada keuzuran-keuzuran tertentu. Ya. Walau bagaimanapun ia tidak haramlah di sisi majoriti, ia hanya sunnah sahaja ya. Adalah yang mengharamkan juga makan dan minum secara berdiri, tapi tidak ramai. Dan sebahagiannya membezakan, makan berdiri boleh, minum berdiri tidak boleh. Dia beza macam tu pula ya. Umpama Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam buku fiqhnya Al-Muhalla, one of the famous fiqh book lah ya, in the market, buku fiqh yang masyhur dalam pasaran. Tapi dia disebut sebagai mazhab al-Zahiri ya. Mazhab al-Zahiri.
Sebenarnya mazhab ahli sunnah ni bukan 4 ya, fiqh ya. Bukan Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali ya. Ada satu lagi Zahir. Tapi sebab dia ni tak apa masyhur, rujukannya pun tidak banyak. Ya. Rujukan asalnya hanya Al-Muhalla yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, rentetan daripada fiqh Al-Imam Dawud Az-Zahiri. Jadi dia rujukan tidak banyak, pengikut dia pun tidak banyak. Mungkin ada orang yang mengamalkannya, tapi dia bukan satu aliran yang besar lah ya. Tapi dengan sebab dia buku yang amat berkualiti sekali, bagus untuk dibuat perbandingan. Kami belajar fiqh Al-Muhalla memang kami baca, memang kami rujuk silang antara satu dengan yang lain. Hatta kalau kita lihat ulama-ulama Syafi'i pun, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam buku fiqh besarnya Al-Majmu' juga melakukan hal sedemikian. Dia juga ada menyebut pendapat-pendapat daripada mazhab Al-Zahiri, dan dia sering berkata qala ashabuna, qala ashabuna. Depa ni adalah sahabat kita, depa ni adalah sahabat kita. Qala ashabuna min az-zahiriyah, berkatalah sahabat kami daripada orang-orang Zahiriyah. Jadi dia our friend juga ya. Ulama besar Syafi'i Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam, walaupun dia tokoh dalam mazhab Syafi'i, digelar sebagai Sultanul Ulama fil mazhab Syafi'i, the king of the scholars in Syafi'i side. Dia ni tokoh lah ya. Dia ni ulama usul yang very famous ya. Tak mungkin tak kenal beliau kalau beliau belajar fiqh lah ya, dah usul fiqh, especially dalam mazhab Syafi'i. Buku dia Qawaidul Ahkam dianggap buku yang the best, paling bagus sekali, yang menyatakan dasar-dasar syarak yang ditimbang menerusi nah syarak dan masalihun nas, kemaslahatan manusia. Agama kita ni tuan-tuan di atas prinsip maqasid syarak itulah. Segala pakar Allah ni dia nak jaga agama, nak jaga nyawa, nak jaga harta, nak jaga keturunan, dan nak jaga akal ya. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan curi? Kerana hifzul mal, nak jaga harta. Kenapa Allah Ta'ala haramkan arak? Kerana hifzul akal, nak jaga akal. Itu dia panggil 5 maqasid syariat yang utama lah ya. 5 objektif syariat yang utama ya. Jadi agama ni walaupun ada nasnya, Quran, hadis Nabi, tapi agama sentiasa meraihkan kelima-lima maqasid ini. 5 maqasid dia panggil 5 matlamat syarak itulah ya. Dan kelima-lima maqasid ini di bawah prinsip masalah, kemaslahatan. Jadi satu hukum dia mesti timbang antara nas dan juga maslahat ya. Mungkin dulu ada hukum yang tak diguna pakai, hari ini diguna pakai kerana maslahat, kemaslahatan ya. Ada hukum yang dulu tak berapa relevan dan praktikal, hari ini dia cukup praktikal dan relevan sekali kerana maslahat. Nas tu satu hal, satu lagi maslahat ya. Berbalik pada yang tadi, macam itulah ya, melihat kepada latar belakang isu masalah. Jadi masalah itu penting sekali ya. Jadi Izzuddin bin Abdis Salam, walaupun dia tokoh dalam mazhab Syafi'i, tapi dia tetap memuji Al-Muhalla sehingga katanya, aku tidak dapati buku fiqh yang paling bagus di atas muka bumi melainkan 2 buku ya, Al-Muhalla dan juga Al-Mughni. Al-Muhalla buku Ibnu Hazm Al-Andalusi daripada mazhab Az-Zahiri. Al-Mughni ialah buku Ibnu Qudamah Al-Maqdisi daripada mazhab Al-Hanbali ya. Jadi itulah ulama kan, dia tak jumud, dia very open. Dari sudut ilmu ni very open ya. Maksudnya bolehlah kita rujuk fatwa-fatwa atau pendapat daripada mazhab yang lain. Ilmu ni dia tak boleh. Dia sentiasa kena berkembang. Baik. Jadi duduk ya. Macam Az-Zahiri dia kata duduk haram. Tak boleh. Ya. Kalau minum lah, haram berdiri. Az-Zahiri kata kalau minum haram berdiri. Tapi kalau makan boleh. Kenapa begitu? Sebab Az-Zahiri, sebab tu nama dia Az-Zahiri, dia ni zahir, dia betul-betul ikut teks. Larangan makan berdiri tidak ada, tapi larangan minum berdiri ada. Ya.
Contohnya hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Janganlah seseorang kamu itu sesekali makan secara minum secara berdiri. Siapa-siapa yang lupa, hendaklah dia muntahkan. Nabi kata jangan minum berdiri. Jangan sesekali. Ada nun taukid tu. Ya. Bukan kata jangan minum, jangan sesekali minum. Don't you ever, masalah kata. Ya. Jangan sesekali buat. Apa dia? Kamu minumlah keadaan berdiri. Dan siapa yang lupa, terlupa minum kan. Hendaklah dia mau muntahkan. Sadik tu, larangan dia tu. Lepas tu dia kata haram. Ada riwayat Nabi minum berdiri. Umpama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Tirmizi ada juga tak silap saya. Umpama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW minum secara berdiri. Ali bagi air kat Nabi, Nabi minum secara berdiri. Ya. Dan hadis tu tak ada kat sini. Tapi hujung hadis tu Ali kata fasyariban nabi qa'iman. Ya. Nabi SAW minum secara berdiri. Dia bagi air kat Nabi dan minum secara berdiri. Ya. Tapi Ibn Hazm kata hadis tu ada problem lah dari sudut sanadnya. Dia tak boleh nak lawan hadis dalam Sahih Muslim. Ya. Jadi dia kata minum tak boleh, makan boleh. Ya. Pasal dalam hadis Abi Dawud, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kata kunna na'kul wa nahnu namshi. Kami zaman Rasulullah, kami makan dekat berjalan. Berdiri tu, takkan berjalan sambil duduk pun. Jadi hadis yang sahih. Jadi ada hadis sahabat makan secara berdiri. Ada pun minum secara berdiri, hadisnya tidak sahih. Kalau sahihnya Nabi larang, itu dia kata haram berdiri tu. Tapi majoriti para ulama melihat sama saja. Minum atau makan secara berdiri makruh, tapi kalau duduk itu lebih baik. Melainkan jika ada keuzuran, maka tidak ada makruhan. Tidak makruh. Maka harus juga lah ya. Ni kalau tak ada uzur, saja-saja makan, saja-saja minum berdiri, makruh. Ya. Dan kalau boleh elakkan. Ya. Wallahu ta'ala alam, scientifically pun tak bagus kata. Saya pun tak pasti. Tak bagus untuk usus lah. Ya. Kalau kita minum berdiri, tak bagus untuk buah pinggang lah. Tak tahulah saya. Ada baca lah ya. Tapi secara saintifiknya, perubatannya tak pasti betul atau tidak. Tapi secara syaraknya, base kepada nas agama, ia makruh sama sekali. Ya. Jadi jangan berdiri aja, kalau boleh duduk. Lagi pun tak elok sangat kan. Kita dulu pun kalau kecil-kecil minum berdiri, makan berdiri, orang tua pun marah. Baguslah. Itu adab yang diterapkan oleh tutuk nenek kita, dan dia mesti diteruskan. Ya. Makanlah dan minumlah secara berdiri. Secara duduk. Yang kedua, menjauhkan gelas dari mulut. Ya. Diriwayatkan daripada Abu Mustasna Al-Juhani. Diriwayatkan daripada Abu Musanna Al-Juhani rahimahullah. Aku berada di tempat Marwan bin Al-Hakam. Lalu datanglah Abu Sa'id menemuinya. Kemudian Marwan bertanya kepadanya, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah melarang meniup minuman? Abu Sa'id menjawab, ya. Abu Sa'id kemudian berkata, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku tidak puas minum dengan sekaligus. Lalu Nabi berkata kepadanya, jauhkanlah gelas dari mulutmu, kemudian bernafaslah. Ya. Teks dia ni panjang, sebenarnya ada lagi teks yang pendek. Itulah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abi Qatadah. Di mana katanya di mana katanya naha Rasulullah an yutanaffas fil ina. Nabi SAW larang bernafas dalam bekas minuman. Mana sambil minum sambil bernafas. Ya. Dilaranglah ya. Mana jangan kita minum sambil kita bernafas. Seumpama juga kita dimakruhkan, kita menghabiskan satu gelas minuman secara sekaligus. Tidaklah haram ya. Jadi makruh di situ ya. Itulah maksud menjauhkan gelas
dari mulut. Maksudnya kita jangan minum dalam keadaan bernafas. Mana boleh jauhkan gelas daripada mulut. Bila minum, confirm lah gelas duduk kat mulut. Maksudnya kita jangan sambil minum, sambil bernafas. Kadang kita minum tiga tengok je. Lepas tu kita bernafas masa tu kan. Dia punya point ialah, nafas kita jangan bagi kena air. Itu memang scientifically tak bagus. Kerana bila kita bernafas, kita exhale tu, bila kita inhale, kita sedut, exhale, kita keluarkan. Yang kita keluar tu carbon dioxide. Bila dia kena makanan, tak bagus sekali. Ya? Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW larang air ditiup. Nah, Nabi an yunfakh fil ina. Nabi larang air ditiup. Jadi jangan tiup air. Saya buat air tawar ni ustaz. Dah jampi baca Fatihah, baca ayat kursi. Tiup je. Makruh ya. Jangan tiup. Nak baca aja. Jangan tiup. Kalau ada Tok Omar tiup, tanya Tok Omar tu. Tiup ni macam mana ni? Kamu decide keluar tu. Nabi pun larang kan. Tapi tidaklah haram di sisi majoriti, makruh saja. Jangan tiup dalam air. Ya. Saya pun orang minta buat air tawar. Biasa orang kita sakit sana sakit sini. Ustaz tolong baca kat air sekali tapi jampi sikit. Ambil air baca. Asal ustaz pun boleh ada Tok Omar juga. Bacalah Fatihah ke ayat kursi ke apa-apa yang patut kan, doa sikit ya. Tapi jangan tiup. Dan saya tak pernah tiup. Saya baca saja. Ya. Jadi hak jenis tiup tu dia tak belajar nak makan minum tu. Allah Ta'ala lah baik. Ustaz juga ada tiup pun. Saya kata tadi tidak haram. Dan ustaz pun bukan tahu semua benda. Ada benda pun dia tidak tahu kan. Tapi sebaik-baiknya jangan tiup. Jangan tiup ya. Tak bagus ya. Sebab itu juga kita dilarang minum sambil bernafas. Ataupun kita bernafas, nafas kita kena air. Memang tak bagus. Cara nasnya dan cara saintifiknya tak bagus ya. Dia carbon dioxide. Carbon dioxide. Baik, mendahulukan yang di sebelah kanan. Disunatkan memulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah kanan ketika memberi minum kepada orang ramai, dan tidak boleh memberi ke sebelah yang lain kecuali atas izin orang di sebelah kanan. Ni kalau kita duduk ramai-ramai, mungkin kita makan 4-5 orang dalam satu makanan ni. Kalau kita nak bagi sesuatu, kita bagi kepada orang yang di sebelah kanan. Kalau kita nak bagi yang sebelah kiri, kita mesti meminta izin daripadanya. Ini di atas prinsip digalakkan mendahulukan yang kanan dalam segala perkara. Saya dah baca dulu kan. Dan hal-hal yang baik, memang prinsip syarak tu adalah kanan ya. Dan saya dah baca dulu teks Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu'. Ya, qaidatul syar' al-mustamirrah al-bada'atu bil yamin fi bab at-takarrum wa tazayyun. Fi bab at-takrim wa tazayyun ya. Kita belajar apa-apa pun dalam fiqh kan, daripada ibadat awal sampai akhir muamalat. Bab kanan ni selalu disebut ya. Sebab itu hadis-hadis yang bersabit dengan kanan ya, teks-teks para ulama yang melibatkan hal kanan, kita ingatlah ya. Sebab dia benda yang penting ya. Dan Nabi SAW sebagai urusannya memang kanan ya. Kita belajar bab taharah lah. Ada kanan kiri. Mula-mula sekali taharah qada hajat. Sunat tangan kiri, jangan guna tangan kanan. Kanan juga ya. Bila kita wudu, ada juga antara sunat wudu ialah taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Ya, basuh tangan kanan dulu, baru kiri. Hak mana ada dua anggota lah. Jangan hak tak ada anggota pun di kanan-kanankan pula, basuh kepala kanan dulu baru kiri. Tak perlu. Ya, Nabi pun bila basuh kepala, Nabi tak menganam mengiri kan. Nabi basuh je ke semua kepala. Cuma Nabi depan ke belakang, belakang ke depan. Itu saja. Ya, depan ke belakang, belakang ke depan. Ataupun Nabi pusing macam tu dia. Sekeliling rambutnya ya. Tak ada Nabi basuh belah kanan dulu, belah kiri. Pasal dia satu anggota ya. Tapi ada dua anggota seperti tangan, kaki, telinga, dua lah. Kanan lah ya. Jadi kata Imam Nawawi, sudah menjadi kaedah syarak yang berkekalan, berterusan. Kita digalakkan menggunakan yang kanan dan hal-hal yang baik ya. Dan hal-hal yang melibatkan perhiasan, maksudnya benda-benda yang baik. Ada sebut kanan ya. Bincang lagi bab mandi, mandi wajib ke, mandi sunat ke, kanan juga
Ya. Mandi belah kanan dulu, mandi belah kiri. Ada 10 adab mandi wajib. Salah satu daripada ialah kanan dulu. Ya. Jadi banyak di situ hak awak kanan ya. Jadi kalau kita duduk dengan orang, kita nak bagi apa-apa, kita bagi yang sebelah kanan. Nah, kalau kita nak beri kepada orang sebelah kiri, kita minta izin dulu yang sebelah kanan. Kerana Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim pada Anas bin Malik, Nabi nak bagi kepada sahabat yang berada di sebelah kanan. Kemudian Nabi meminta izin sahabatnya yang berada di sebelah kiri. Itu adab yang amat baik sekali ya. Baik, yang keenam, orang yang melayan minum belakangan. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawa Rasulullah SAW berkata, inna saqiyal qaumi akhiruhum syurban. Sesungguhnya orang-orang yang memberi minum adalah orang yang terakhir minum. Maksudnya kalau kita layan orang, kita serve orang, kita minum selepas dia. Yang kita layan orang, kita minum dulu baru kita bagi dia. Dia tak bagus lah ya. Kita bagi orang baru kita minum. Ataupun bila orang minta, kita sediakan air untuknya. Ya. Kita minta anak kita, Man, ambil air untuk abah. Dia pun pergi ambil air kat kawi. Jawab, sebelum nak bagi kita, dia minum dulu. Biasalah tu. Lepas tu, baru dia ambil air bagi kat bapak dia. Makruh ya. Kita pun sama, nak bagi air kat anak, kita tengok dulu. Tak salah. Tapi sebaik-baiknya, kita bagi orang yang meminta air itu terlebih dahulu, atau orang yang kita nak bagi, baru kita minum selepas itu. Adab yang amat baik sekali ya. Saqil qaum akhiruhum syurban. Ya. Hadis Tirmizi pada Abi Qatadah ya. Walaupun hadis ini Nabi sebut kaum. Kaum lah ya. Tapi saya konteksnya begitu juga bila kita nak beri air kepada sesiapa saja, anak kita, isteri kita, kita dulukan mereka, after that baru kita minum. Kita lebih baik ya. Orang tua kita dulu pun kalau dia minta air kita minum dulu, kita kena marah juga. Tak beradab kan. Menutup bejana tempat minum, ini yang ketujuh ya. Kita digalakkan menutup bekas-bekas air, especially sebelum kita tidur ya. Of course lah, untuk mengelakkan daripada haiwan-haiwan masuk, kotoran-kotoran masuk ya. Ada hadis yang amat masyhur sekali daripada Jabir radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Bila kita belajar fiqh taharah, kebiasaannya dalam bab bekas-bekas makanan ya, babul aniyah, the chapter of utensil. Biasa kita akan belajar bekas-bekas makanan, minuman dan seumpamanya, amat-amat digalakkan kita tutup ya. Pertama, untuk mengelakkan kotoran masuk ke dalamnya. Yang kedua, memang ada ancaman daripada Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim juga, dan daripada Jabir juga, di mana Nabi kata dalam satu tahun ada wabak yang mana dia akan hinggap kepada makanan-makanan atau minuman yang tidak ditutup ya. Inna fis sanati lailatun yanzilu fiha al-waba. Yang berkata ada satu malam wabak akan lalu. Dan bila dia lalu di makanan-makanan yang tidak ditutup, maka ia akan hinggap pada makanan itu. Wallahu ta'ala alam ya. Angin ke boleh jadi, ataupun ada haiwan-haiwan tertentu ke, serangga-serangga tertentu ke, Allah Ta'ala alam ya. Ini wabak yang dikaitkan dengan makanan lah ya, dan dia akan mudah menjangkiti makanan-makanan yang tidak ditutup. Kalau tak wabak sekalipun, makanan yang tak ditutup akan dimasuki semut, serangga atau seumpamanya, of course lah akan maybe membawa kepada poisoning. Jadi amat-amat digalakkan kita tutup ya. Jadi tutup makanan tu sunnah. Tutup makanan tu adab, nahnya sahih, dan of course lah dia adalah sunnah Rasulullah SAW. Islam ni ajar benda yang bagus-bagus belaka ya. Sebagainya memang kita dah praktik tu. Begitu kita tidak tahu, kita ingat sekadar tutup ni memang kena tutup sebab kebersihan dan seumpamanya. Ia adalah perintah daripada Rasulullah SAW ya. Islam ni ambil berat bab makanan minuman ni tuan. Ambil berat sungguh ya. Nabi SAW bila ada makanan yang jatuh, dia suruh kita makan. Ambil makan, tak cari tuan ya. Isteri Nabi Ummu Salamah ya, tengok makanan sebiji tamar, ambil makan.
Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Sebab itu kita belajar dalam fiqh muamalah, ada satu bab dia panggil bab al-luqatah, lost and found. Chapter lost and found. Kalau kita jumpa, macam apa nak buat? Dulu macam-macam, orang jumpa unta kat tengah padang pasir, orang jumpa kambing kat tengah padang pasir sana, orang jalan-jalan, orang jumpa tamak, macam-macam orang jumpa ni. Jadi apa kita nak buat? Ada yang wajib kita cari tuan, ada yang tak wajib. Makanan tak wajib kalau sikit-sikit lah je. Kalau jumpa buah salak selori, tak boleh lah, cari tuan lah. Itu harta yang banyak. Ini sekadar sebiji buah, ya, makan, go for it, tak ada masalah sama sekali. Dan tak wajib cari tuan pun. Melainkan kalau tuan dia tahu kita makan buah tamar dia sebiji, dia minta, malam kau makan buah tamar aku kan, bayar 20 sen, wajib bayar. Tapi kalau tidak dituntut oleh tuannya, tak apa nak tuntut, setakat buah sebiji, tak ada nak tuntut kan. Pasal Islam ni dia cukup jaga harta. Makanan ialah sebahagian daripada harta. Sebab itu fiqh harta ni tuan-tuan, kalau nak kira dengan fiqh ibadah, sama banyak. Fiqh ibadah ada 5 bab yang besar. Fiqh harta pun lebih kurang je, malah lebih lagi. Tapi kalau komposisi dia samalah. Kalau satu jilid kitab ibadah, kitab muamalah harta ni satu jilid juga, dia sama saja. Sebab Islam bukan hanya menjaga nilai-nilai spiritual, tapi juga nilai-nilai harta. Jangan ingat yang boleh bawa kita masuk syurga sembahyang saja, puasa saja. Boleh juga bawa kita masuk syurga harta kita. Jangan ingat yang boleh bawa kita masuk neraka, boleh azubillah, dengan sebab kita tidak melakukan kewajipan yang bersabit awak ibadat, tapi juga kewajipan-kewajipan yang bersabit dengan harta juga. Kalau kita tak buat, ataupun kita langgar, ke neraka juga jawabnya. Walaikumsalam. Harta ni pun penting. Baik. Sebab tu Nabi SAW bila orang mati, dia tak tanya lain. Dia tak tanya orang tu semayang berapa banyak, puasa berapa banyak. Apa Nabi tanya? Orang mati ada tinggal hutang tak? Tak ada. Nabi semayang, dan sahabat yang lain akan semayang bersama-sama. Mari pula jenazah yang lain, Nabi akan tanya all the time, jenazah ni ada hutang tak? Ada harta tak dia tinggal untuk diselesaikan hutangnya after this? Ada. Nabi pun akan semayang, dan sahabat-sahabat lain pun akan semayang. Next time jenazah, Nabi tanya lagi, ada harta tak? Ada hutang tak? Ada tinggal harta tak? Selesaikan hutang dia. Tak ada. Sallu ala sahibikum. Nabi tak semayang. Nabi suruh sahabat dia, kamulah yang sembahyang ke atas jenazah ini. Dan Nabi tidak solat ke atas. Harta tu. Sebab tu wasiat dia tak wajib. Hak wajib satu je. Bila kita berhutang dalam keadaan tidak ada dokumentasi, wajib wasiat. Kita ada hutang di bank tak apa, tak wasiat pun. Ataupun kita ada hutang dengan sesiapa, documented, tak apa. Tapi kalau ada hutang tidak didokumentasi, sementara tak ada siapa tahu tentang hutang itu, mesti diwasiatkan kepada orang yang rapat dengan kita, wajib. Tak buat benda tu berdosa. Bahkan siapa nak selesaikan hutang itu, orang tak tahu kan. Sebab tu wajib wasiat. Jadi betapa Islam mementingkan harta. Baik. Waqtul ina auku asiqa. Nabi kata tutuplah minuman dan makanan, ini bekas-bekasnya. Memuji Allah selepas makan dan minum, ini of course. After kita makan, ada banyak lafaz yang menyebut tentang bagaimana Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya alhamdulillah, sekurang-kurangnya. Ataupun alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada muslim pada Anas bin Malik. Itulah yang biasa kita baca. Dan ada banyak lagi lafaz-lafaz yang lain. Saya suka lafaz Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Alhamdulillahilladzi, macam mana hadis tu? Tak ingat, baca tak mau lupa.
Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Kata Imam As-San'ani rahimahullah dalam Subulus Salam. Lafaz hadis ini maksud dia baguslah. Di samping kita memuji Allah, ya satu doa untuk Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makanan ini dapat dihadam dengan baik, dapat dijana dengan baik, dapat diproses dengan baik. Ya. Kalau kita qada hajat dengan baik. Alhamdulillahilladzi at'ama, Maha suci Allah telah memberi aku makan. Wasaqa, yang beri aku minum. Wasawwaqahu, dan memprosesnya, menghadamkannya. Wa ja'ala lahu makhraja, dan mengeluarkannya bila ia tidak diperlukan. Itu benda yang kita makan ni bukan semua masuk dalam badan. Ada sebabkan kita qada hajat kan. Sebutlah kot. Dia antara lafaz yang baguslah ya. Itu saya paling banyak baca sekali ya. Jadi puji Allah. Kata Nabi, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayakul al-aklah fayahmaduhu 'alaiha aw yashrab asy-syurbah fayahmaduhu 'alaiha. Hadis Muslim dari Anas bin Malik. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala redha bila seseorang itu makan dia puji Allah, bila seseorang minum dia puji Allah. Memang tuan-tuan, memuji Allah adalah satu ibadah yang besar. Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Sebab itu dalam solat sebahagian besar adalah kita memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Puji Allah ni bukan dalam bab makan kita belajar ni saja. Puji Allah mesti diamalkan all the times ya, kerana Allah Ta'ala suka dipuji. Esok pada hari kiamat Nabi akan memberi syafaat kepada umatnya yang akan masuk neraka. Macam mana Nabi bagi syafaat? 4-5 kali lah ya. Nabi sujud. Ini kita belajar dalam bab akidah, hadisul maut. Hadis manusia berkumpul ramai-ramai mencari orang yang boleh memberi syafaat kepadanya. Pergi kat Nabi Adam tolak. Pergi Nabi Isa, Ibrahim tolak. Pergi Nabi Musa tolak. Pergi Nabi Isa tolak. Ada alasan-alasannya tu yang dia jawab. Pergi kepada Nabi Muhammad menerimanya. Dan Nabi Muhammad sujud kepada Tuhannya beberapa kali, 4 atau 5 kali begitulah ya. Bukan syafaat mudah-mudah gitu. Dah. Nabi minta dengan Tuhan dulu. Apa Nabi buat? Nabi sujud. Dan dalam sujudnya Nabi memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan puji-pujian yang tak pernah dipuji oleh sesiapa. Tak pernah dipuji oleh malaikat, tak pernah dipuji oleh manusia, tak pernah dipuji oleh mana-mana para anbiya. Tak pernah dipuji oleh sesiapa pun dulu sampai hari kiamat. Nabi seorang je puji Allah. Sedemikian. Sehingga Nabi kata, aku tak tahu sekarang apa lafaz puji yang aku guna. Tak tahu. Tapi dia satu lafaz memuji Allah yang amat agung sekali. Allah Ta'ala bagi penghormatan kepada Rasulullah. Jadi Nabi tolong umat dia dengan memuji Allah. Quran dimulai dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ulama kata itu ayat pertama, sebagai ulama kata itu ayat yang kedua. Kerana bismillah itu ayat pertama. Jadi memuji Allah ni must be done all the times. Kita mesti buat setiap masa ya. Kerana Allah Ta'ala memang amat suka dipuji. Sebab itu keseluruhan zikir-zikir Rasulullah SAW dan doa dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah. Sama ada kita tasbih, subhanallah, puji-puji Allah. Sama ada kita tahmid, alhamdulillah. Dalam Quran Allah Ta'ala suruh tasbih. Allah Ta'ala suruh tahmid, alhamdulillah. Takbir, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Antara zikir yang pertama atau yang terawal disuruh oleh Allah bila Nabi dilantik menjadi Rasul ialah bertakbir. Itu yang kita semayang, kita takbir dulu. Wa rabbaka fakabbir, dan takbirlah kepada Tuhanmu. Buat haji banyak takbir. Kan? Hari raya takbir. Itu satu bentuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Puji Allah ini tak semestinya alhamdulillah. Ya. Kesemua zikir yang menyebut akan kebesaran Allah semua adalah puji-pujian kepada Allah. Ini ya. Batu zikir ni kalau Allah. Tak ada zikir Nabi macam tu. Walaupun ulama khilaf, sebagian mengharuskan, sebagian melarang. Tapi itu bukan zikir dalam syarak. Kerana zikir ni tuan-tuan bukan sekadar menyebut nama Allah, tapi mengagungkannya. Ya.
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha besar. Itulah zikir. Ya. Semakin kita memuji Allah, semakin disukai oleh. Ya. Itu prinsip syarak yang amat besar sekali. Ya. Jadi sentiasa kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala all the time. Ya. Kerana kejayaan yang sebenar, at the end, orang yang dah nak masuk neraka dah, diselamatkan oleh Rasulullah SAW dengan memuji Allah. Ya. Jadi kena puji Allah all the time. Memang layak lah kita puji pun. Ya. Allah Ta'ala bagi macam-macam kat kita. Ya. Semua kebaikan itu kita beri balik kepada Allah dengan memujinya, insya-Allah taala. Jadi kita dah baca 8 ayat, ada minum lah ya. Ini makan dulu dah sebut rasanya. Ada kot. Minum dia sebut lagi. Sebenarnya dia sama je kan. Jadi lepas makan, lepas minum, sekurang-kurang alhamdulillah, sekurang-kurang. Itu biasalah kita amal. Ya, dan bukan makan minum sajalah, dalam hal-hal yang lain. Ya. Sentiasa berkata alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni tuan-tuan, dia puji Allah all the times. Walaupun dia dapat benda yang baik, walaupun dia dapat benda yang tidak baik. Kita ni kadang-kadang puji Allah bila dapat yang baik saja. Tapi bila dapat yang tidak baik, kita tidak puji Allah. Tu kita. Tapi Nabi sentiasa memuji Allah all the times. Cuma beza. Nabi kalau dia dapat benda dia suka, dia kata alhamdulillah alladzi tatimu bihi shalihat. Ya. Dapat berita yang baik, gembira, dapat benda-benda yang bagus lah. Kita gembira. Biasa kita kata alhamdulillah. Tambah sikit. Alhamdulillahilladzi tatimu bihi shalihat. Tapi bila Nabi dapat benda yang tidak baik, dapat berita benda yang tidak baik, tengok benda yang tidak baik, rasa hati tak sedap, Nabi kata alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Kita ni dak kan, jalan-jalan tersepak aduh. Nah, kayak batu ni tu sini mu jatuh. Ya, alhamdulillah. Dapat benda baik pun alhamdulillah, dapat benda buruk pun alhamdulillah. Tapi Nabi bila benda baik dia kata alhamdulillah tatimu bis salihat. Kalau benda buruk dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Apa? Insya-Allah taala. Next nanti saya sambung lah ya. Yang ke berapa tadi? Yang ke-8 ya. Oh dah habis lah. Cuma ada 2-3 hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Alhamdulillah di atas mana saya dah kata. Okey lah. Dia lafaz-lafaz bacaan doa after makan. Tak ingat pun tak apalah. Saya ingat. Ada 2-3 lafaz dia masukkan. Jadi kita dah habis lah ya. Adab makan dan minum. The next nanti kita akan masuk tentang dia panggil adab di luar rumah. Lebih khusus apa perkara yang perlu kita lakukan di luar bila kita berinteraksi sama kita. Jadi yang sebelum ni dia bincang bab ibadat khususiyah. Selepas tu dia bincang tak adab makan dan minum. Kemudian dia masuk hak ehwal kita berinteraksi sesama manusia. Kita akan bincang lah. Bagi salam, tolong menolong dan seumpama. Dia masuk bab muamalah sesama manusia. InsyaAllah ta'ala. Jadi kita boleh berhenti dah ya. 49 minit. Sekejap je kuliah ni. Dah, kita boleh semuanya. Ada soalan? Anda tanya apa-apa? Simple question, simple answer ya. Apa mana Ustaz berkaitan dengan adab dia lah? Ya. Tanya. Jadi kalau penduduk kahwin yang membutuhkan lauk pengantin mulai. Apa dia? Lauk pengantin dengan lauk mulai. Ada yang kata boleh. Membeza-bezakan lauk lah ya. Lauk pengantin ni dia special sikit. Lauk orang ni dia biasa. Saya tak tahu. Allah Ta'ala alam. Ya. Tapi nak kata haram tu mungkin tidak lah. Mungkin makruh tu mungkin lah ya. Kalau kita beza-beza punya tu. Tapi saya tak tahulah. Allah Ta'ala alam. Tak pernah bincang pula. Tak pernah jumpa pula. Ada ustaz kata tak boleh ya. Mungkin dia kata macam tak elok lah. Pada pandangan dia mungkin macam membeza-bezakan lauk kan. Pasal yang datang tu sama saja. Mungkinlah Allah Ta'ala alam. Saya tak pastilah. Tapi kalau haram saya rasa tidak sama sekali. Tapi mungkin kalau makruh tu mungkin lah ya. Mungkinlah. Saya tak pasti. Ini spesifik. Ya. Boleh. Ada soalan lagi? Tak ada lah ya. Jadi kalau tak ada, insya-Allah Ta'ala kita
sambunglah pengajian kita pada bulan hadapan. Tapi bulan depan tak kosong lagi kan. Cuma waktu cuti sekolah. Saya tak pastilah saya ada ke tak minggu kedua tu. Kalau ada saya hadir, kalau tak ada saya tak ada lagi.